Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلاة دائمين متلازمين وعلى آله وأصحابه ونصره وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ميتا ثلاثا فرجع ثانيا ويبقى واحدا فيرجع أهله وماله ويبقى عمله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, khususnya barisan kepimpinan Masjid Jami' Bukit Jana yang diketuai oleh Datuk Pengerusi, Timbalan Pengerusi, staf pegawai-pegawai masjid, AJK dan pegawai-pegawai masjid, seterusnya para asatizah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat jemaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan kurniaannya kita telah berada di tahun Masihi 2022. Syukur alhamdulillah karena kita diberi umur akan setahun lagi untuk kita sama-sama memastikan kehidupan kita dipenuhi dengan amal soleh dan meninggalkan segala keburukan-keburukan dan kemudaratan-kemudaratan yang boleh menyebabkan diri kita, keluarga kita, anak-anak dan isteri kita dicampak oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita keberkatan dengan sisa-sisa umur yang kita masih ada untuk kita terus meneruskan kehidupan kita berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala. Kalau kita tengok hari ini, kita telah berada sedikit dekatnya kita dengan alam barzakh dan jauhnya kita meninggalkan alam dunia ini. Jadi mudah-mudahan nikmat kelapangan kesihatan yang Allah beri itu dapatlah dipergunakan semaksimum mungkin sebelum datangnya masa-masa yang tidak memungkinkan lagi kita untuk berada di rumah Allah bagai masa-masa yang lalu. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama kita satu agama yang cukup istimewa kerana agama kita ini datangnya ia dengan keadaan sempurna. Dan kalau kita rujuk bukan sahaja di kalangan manusia yang mengakui kehebatan agama Islam ini, bahkan termeteri di dalam ayat Al-Quran, Innad dina indallahil Islam, sebagai pengakuan daripada Allah menunjukkan agama kita ini adalah agama yang diterima di sisi Allah ataupun diredai di sisi Allah. Ini secara tak langsung menolak dakwaan orang Yahudi dan orang Nasara yang mengatakan merekalah agama yang diterima di sisi Allah, kerana mereka menyeleweng daripada agama yang sebenar yang diturunkan melalui Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dan kita pun seandainya menyeleweng daripada agama kita yang sebenar, seperti menganut fahaman Mujassimah, Syiah, Rafidah, Batiniyah, liberalism, apa-apa sahaja yang menyeleweng daripada agama pun juga tertolak dengan firman Allah tadi, tertolaklah juga pegangan kita walaupun kita menjadi orang Islam, kerana Islam kita tidak berdasarkan apa yang diredai oleh Allah Jalla wa Ala. Untuk itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pastikan Islam yang kita pegang ialah akidah ahli sunnah wal jamaah. Janganlah kita memegang murji'ah, Islam murji'ah,
Islam Syiah, Islam Batiniyah, Islam Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya, yang mana kesemuanya itu termasuk dalam 72 golongan yang disebut oleh Nabi SAW akan perpecahan umatnya. Semuanya itu di dalam neraka. Kullukum min nar illa min wahid. Kesemuanya di dalam neraka kecuali daripada satu. Ala fitrati, ala sunnati wa fitrati ashabi, atas jalan sunnahku dan jalan sahabatku, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kesemuanya lain di dalam neraka. Cuma ada yang neraka kekal, ada yang neraka bersifat sementara waktu sahaja. Tapi apapun neraka adalah tempat azab yang tidak akan bertemu sebarang kerehatan di sana. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita berada di atas jalan yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik tuan-tuan yang dan puan-puan yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita menyambung lagi pengajian kita dalam kitab kita Terhumban ke Kawah Neraka, dan kita berada di muka surat 81. Muka surat 81, makanan dan pakaian di neraka. Kita sedia maklum bahawa di syurga pun ada pakaian dia, ada makanan dia, di mana syurga penuh dengan kenikmatan, dan di neraka pun penuh juga dengan pakaian dan makanannya. Tetapi kalau di syurga tadi bersifat kenikmatan, maka di neraka bersifat azab dan sengsara. Baik, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum fi ulumihi wa umurihi insyaallah minal aminin. Baik, kata pengarang kita, makanan dan pakaian di neraka. Apabila berbicara tentang neraka atau mendengar orang menyebutnya, maka Rasulullah SAW mengajar kita menyebut na'udzubillahi min zalik. Kan? Maka kita akan sebutlah na'udzubillah min zalik, kami memohon perlindungan Allah daripada perkara tersebut. Agama kita diajar bila mendengar benda-benda yang tak baik, khususnya neraka, seksaan dan sebagainya, na'udzubillah min zalik, ataupun a'udzubillah, ataupun u'izuki, itu terpulanglah kita nak sebut macam mana. Yang penting dia punya maksud dia, kami memohon perlindungan Allah dengan perkara tersebut. Na'udzu tu maknanya nun tu kembali kepada kami lah, nahnu, kami, iaitu secara ramai lah. Ataupun kalau kita seorang, kita kata a'udzu, aku berlindung. Sebab itu kalau kita baca doa kunut, kalau jadi imam, jangan sebut astaghfiruka. Kalau doa imam ramai-ramai, janganlah sebut Allahumma ghfirli zunubi. Dia makruh hukum dia. Kita berdoa hanya untuk diri kita sahaja, sedangkan tidak termasuk dengan makmum-makmum yang lain. Jadi kena ambil sedikitlah kefahaman tentang dhamir ataupun kata ganti diri dalam penggunaan bahasa Arab ini. Sikit-sikit pun cukuplah, alhamdulillah. Jadi Islam mengajar kita, apabila benda yang buruk, maka kita menyebut na'udzubillah. Bila benda itu benda yang baik, maka kita sebut insya-Allah. Kan? Sebab itu Nabi ataupun agama kita ajar dalam surah Al-Kahfi, wala taqulu an yaf'alu zalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu kata nak buat sesuatu esok kecuali dengan menyebut insya-Allah. Ayat ini, surah Al-Kahfi ini, Allah bagi teguran khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi berjanji dengan Yahudi untuk menceritakan asbabun nuzul surah Al-Kahfi, Nabi tak sebut insya-Allah. Maka Allah kata, sebutlah insya-Allah dulu sebelum nak buat sesuatu. Dan Allah bagi Nabi menunggu sehingga riwayat mengatakan sampai 15 hari, 30 hari baru jawapan yang ditanyakan oleh orang Yahudi tentang siapakah Ashabul Kahfi, siapakah Iskandar Zulkarnain, dan tentang roh itu makan masa yang agak lama untuk Allah bagi jawapan, kerana Nabi lupa menyebut insya-Allah. Jadi dalam ayat itu dia menyuruh kita menyebut insya-Allah dalam perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang tak baik, na'udzubillah, aku berlindung atau bukan berlindung kepada Allah. Ataupun boleh juga menyebut dengan lafaz yang dinisbahkan pada diri sendiri, a'udzubillahi min zalik. Kalau kita nak cakap untuk orang, u'izuka ataupun u'izuki bagi lelaki. Bagi lelaki u'izuka, bagi perempuan u'izuki. Kalau kita nak minta untuk orang,
Kita nak bagi pihak kita minta orang tu berlindung jugalah. Mungkin dia tak boleh baca, kita pun dia kata u'izuki. Kalau kita ruqyah orang, kita baca doa untuk orang kan. U'izuka bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan aku memohon perlindungan untuk kau daripada kalimah-kalimah yang sempurna. Neraka adalah satu tempat yang kesudahannya yang paling buruk. Kita maklum bahawa akhir kepada kehidupan kita, kalau kita tengok kalau roh, zaman kita berada di alam roh, akhir kehidupan roh apa dia? Pergi ke alam rahim. Akhir kehidupan roh pergi ke alam rahim. Masuk alam rahim, akhir kepada kehidupan alam rahim pergi ke alam dunia. Inilah alam syahadah. Akhir kepada kehidupan alam syahadah ini, alam dunia ini, pergi ke alam barzakh. Akhir kepada alam barzakh pergi kepada negeri mahsyar ataupun alam akhirat. Akhir kepada kehidupan kita secara keseluruhannya, titik noktah dia bertemu, titik noktah dia berakhir, sama ada saqawah, derita, au sa'adah atau gembira, sama ada di neraka dan di syurga. Itulah akhir kita punya kehidupan. Lepas tu tak ada arah nak pindah pergi lain-lain, tak ada arah. Tak ada arah lepas ni nak pindah pergi alam buana ke apa kan. Kan? Tak ada arah. Situ je arah akhir. So sekarang ni kita ni masih lagi dalam musafir. Kita sudah berada di stage yang ketiga dalam 5 stage perjalanan kita. Kita sudah melepasi rahim roh, kita sudah melepasi rahim, kita sekarang berada di alam syahadah, alam dunia, alam yang ketiga. Stage yang ketiga. Kalau dalam penyakit kanser, stage yang paling kritikal stage ketiga lah. Sebelum dia nak pergi ke 4 tu tak ada harapan dah. 4 tu biasanya menunggu maut je lah kan. 4 dan 5. Tapi ketiga ni, kalau cantik perubatan dia, boleh lega. Kalau tak peduli, dia akan melarat sampai ke 4. So stage ketiga ni sangat penting ni. Kita berada di stage dunia ini yang mana Nabi sebutkan sebagai kun fid dunya kun fid dunya ghariban au abiris sabil. Jadi kalau kamu di dunia ini seperti orang asing, au abiris sabil ataupun musafir dalam perjalanan. Kan? Nabi sebut itu je. Kemudian Ibnu Mas'ud menambah, apabila datang yang pagi, fala tantaziru masa, bila benda tu boleh buat pada waktu pagi, jangan tunggu pada waktu petang. Apabila benda tu boleh buat waktu petang, fala tantaziru sabah, jangan kamu tunggu subuh esok pun nak buat. Ibnu Mas'ud dia tambah. Jadi Nabi dia cakap, di dunia ini jadilah kamu seperti orang asing. Orang asing ni maksudnya bila kita pergi tempat orang, kita berjaga-jagalah. Tak berani nak tunjuk gedebe tak tentu pasal sebab tempat orang. So kita atas dunia ni pun kita berjaga-jagalah. Itu yang Sayyidina Umar sifatkan sebagai takwa. Kita berhati-hati dalam tindakan kita, percakapan kita. Kemudian abidis sabil, musafir, pendatang. Kan, pendatang. Bila pendatang, kita akan kembali balik ke tempat asal kita. Jadi bila kita jadikan diri kita pendatang, maka sebelum kita nak balik, kita penuhi dengan bekalan. Bekalan itu kita nak guna dalam perjalanan, iaitu di alam barzakh nanti. Alam barzakh nanti adalah jalan perjalanan kita. Kemungkinan bekalan itu kita nak guna juga di dunia. Kerana pahala kita ini, tuan-tuan, boleh kita gunakan di dunia. Tuan-tuan buat baik banyak tolong orang apa semua, tiba-tiba berlaku kesusahan, maka pahala itu boleh ditawassulkan dia. Seperti mana yang berlaku kepada kisah 3 pemuda yang tertutup di dalam gua. Lepas tertutup dalam gua, pintu nak buka tak boleh, maka mereka bertawassul dengan kebaikan masing-masing. Yang ni dia kata, saya ni ada mak bapak. Sebab tu untung orang ada mak bapak ni. Terutama mak bapak dia pula sakit dan dia menjadi perawat dia. Dia ada mak bapak, dia kata dia takkan bagi minum susu kepada anak-anak dia sehingga mak ayah dia minum dulu, dia kata. Satu hari dia balik lambat daripada kerja, tengok-tengok mak ayah dia dah lena. Anak dok minta susu tu, tapi dia tak bagi juga. Dia tunggu mak dengan ayah dia bangun, baru minum susu, lepas tu baru anak dia minum. Dia kata, ya Allah, kalau kebaikan itu engkau kira sebagai kebaikan, maka berilah sedikit ruang kepada batu ini untuk bergerak. Dan batu pun bergerak. Maknanya pahala yang kita buat ini bukan tunggu akhirat saja, tapi di dunia pun boleh kita bertabaruk ataupun bertawassul dengan pahala yang kita buat. Kita boleh minta daripada Allah untuk pelepasan dia.
Tapi jangan lebih-lebih lah kan. Hari ni makan nasi goreng kampung, Allah, aku tabaruk lah kok dapat nasi ayam, tak syok lah kan. Maknanya benda yang sangat-sangat penting lah, yang betul-betul mudarat, yang memerlukan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian pahala kita nak gunakanlah di alam barzah untuk nak menghadapi soalan munkar dan nakir nanti. Itu juga pahala kita. Sebab tu disebut dalam riwayat, datang daripada kaki kata hampir jauh, kaki ni selalu ambil wudu. Datang daripada tangan kata ini orang selalu buat benda sedekah. Jadi malaikat tak boleh nak menghampiri. Pahala juga kita gunakan masuk di alam akhirat. Pahala juga digunakan, iaitu ditimbang di atas mizan. Jadi pahala ni jangan kita kata Allah Ustaz pahala duit nak juga. Maknanya jangan kita anggap pahala tu untuk kegunaan akhirat sahaja, tetapi untuk dunia pun kita perlu bertawassul macam saya ceritakan tadi. Baik, jadi dia kata neraka adalah sesuatu tempat kesudahan yang paling buruk. Macam saya kata tadi, akhir perjalanan hidup kita ialah neraka ataupun syurga. Tak ada sejarah dalam kehidupan manusia ini, dia hebat macam mana pun, dia panjang umur macam mana pun, dia hidup lagi sampai ke hari ini. Tak ada. Maknanya semua akan menemui kematian. Tuan-tuan rujuk kisah bagaimana sedihnya Khalid Al-Walid ketika di saat-saat kematian dia. Sebab dia orang yang hebat, sehingga Sayyidina Umar lucutkan jawatan panglima perang dia. Bukan Sayyidina Umar dengki kat dia. Walaupun Syiah kata Sayyidina Umar dengki kat Khalid kerana Khalid pernah mengalahkan dia, tapi sebenarnya Sayyidina Umar duk tengok orang tentera-tentera Islam dah mula taksub dah dengan Khalid Al-Walid ni. Dia kata kami kalau dah Khalid mesti menangnya, tak ada risau. Jadi dia tengok seolah tak bergantung dengan Tuhan dah, duk bergantung dengan Khalid dia. Lalu Sayyidina Umar menurunkan jawatan dia, pergi ke askar biasa. Naiklah Abu Ubadah Al-Jarrah sebagai panglima. Jadi dia perang juga, nak tunjukkan bahawa faktor kemenangan bukan Khalid, ialah Allah Ta'ala. Itu strategi Sayyidina Umar, kerana dia tengok orang berlebih-lebih dah. Tapi main Syiah dia tuduh macam-macam kepada Sayyidina Umar. Kan kita tengok kesudahan orang yang paling hebat di atas dunia, tetap dia akan mati. Baik, itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau pemikiran kita ni cenderung kepada akhirat, cenderung kepada barzah, cenderung kepada kubur, sudah tentu getarnya hati kita untuk membuat sesuatu benda-benda yang boleh mendatangkan kemudaratan. Bahkan lagi jika melibatkan sesama manusia. Apatah lagi kalau dosa yang kita buat itu sama manusia, kita minta maaf, dia tak ampunkan pula. Allahu Akbar. Kalau saya rujuk pada setengah kata-kata ulama, takut tuan-tuan. Saya kalau ulama yang kita baca yang seronok tu, kita rasa senang hati kita. Maknanya dosa kita boleh diampunkan. Tapi kalau kita rujuk pada pandangan setengah ulama, contohnya seperti Ibn Abdul Baz, dia kata kalau kita nak minta maaf dengan orang, kita kena sebut satu persatu dosa kita buat tu. Jenuh kita tuan-tuan. Kalau saya fikir balik, sebab dia kata kemungkinan dalam 20 dosa kita dengan dia tu, mungkin dia boleh maafkan 19 aja. Satu dia kata tak mau, aku nak tuntut juga di akhirat. Dia kata kena sebut satu persatu apa yang kita buat, sebab dia kena maklum apa yang kita punya salah tu. Kalau hak tu lah ulama dia memegangnya, masalah. Tapi oleh kerana jumhur kata kita sebut secara umum, bila dia sebut maaf itu maknanya selesai, itu adalah satu kelegaan kepada kita. Kalau pula kena apa, dalam satu kitab tu dia kata kalau si fulan yang kita bersalah tu mati, dia takkan diampun oleh Allah dah. Jadi dipaksalah sambung pula di negeri akhirat untuk minta. Sambung pula mencari pula kita di negeri akhirat kerana dia mati, tak sempat kita nak tunaikan. Kalau hutang kita boleh cari waris dia. Kalau kita hutang kat dia atau dia hutang kat kita, boleh cari waris. Tapi mengumpat dosa memfitnah, mana boleh cari waris? Waris tak ada berhak untuk memaafkan bagi pihak orang yang bersalah tu, kecuali tuan punya diri. Jadi sambung pula dosa tu, pencarian kita sambung di negeri barzah pula cari dia. Satu benda yang sangat rumit lah. Atas dunia ni pun hilang, dekat supermarket pun buy announcement tak jumpa kan, cari puas tak jumpa, tu hilang di Spanish sampai hari ni tak jumpa kan. Saya ditelefon masa saya nak pergi ke Kedah, dia telefon minta tolong kan. Ini pun kami Darul Syifa, dia minta tolong juga ni, tak tahulah bila nak pergi tengok kan. Itu kita kata dunia kan. Akhirat wallahu taala alam lah. Kita bayangkan daripada umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman berkumpul setempat di mahsyar, patu pakat telanjang semua nak cari tak kenal. Macam mana kita nak minta maaf?
Sebab itu kalau kita fikir ke arah itu banyak, maka kita takkan cepatlah melangkah untuk buat dosa. Sediakan Allah SWT sediakan bagi mereka yang melanggar perintah Allah. Neraka ini tempat untuk Allah memberi balasan kepada mereka yang engkar kepada perintahnya. Orang-orang etis, dia tak percaya kepada neraka ni. Dia kata neraka ini wujud atas dasar kebencian sahaja. Bila kita rasa benci, kita rasa dendam kat dia, kita mendoakan yang tak baik. Dia kata itu adalah neraka. Sebab dia tak percaya wujudnya Tuhan. Dia kata Tuhan ini hanya adalah perasaan dan cetusan manusia sahaja. Kan di antara pelopor tu dia yang ada di Indonesia tu lah, yang pelopor dia tu. Maka pastikan diri sentiasa mentaati perintah Allah. Pastikan diri sentiasa mentaati perintah Allah. Dia nak taat perintah Allah ni tuan-tuan, bukan mestinya kita berserban, berjubah, berkepiah aja kan. Jumpa sikit astagfirullahalazim kan, warak kan. Bukan itu maksud yang diminta oleh agama. Sebab itu kita ni nak mempelajari agama, kita kena belajar daripada Abdullah bin Ibnu Mubarak ataupun Abdullah bin Mubarak ataupun Ibnu Mubarak. Dia ahli hadis, orang yang hafiz, orang yang hebat dalam ilmu agama ni, tetapi dia juga pejuang yang hebat dalam fi sabilillah. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, orang tasawuf, tapi dia juga seorang pejuang sabil di negeri Patani. Maknanya bukan kita kata nak taat perintah Allah ni buang segala-galanya berkaitan dengan dunia. Ini kadang-kadang kesalahfahaman kita. Kalau tengok orang tu tak peduli ke dunia, asyik duduk dalam masjid, duduk meratik, kita kata bagusnya, taatnya hang. Yang orang duduk pergi cari makan tu, kita kata hang ni dunia semua. Itu kesalahpahaman kita. Sebab maksud taat ini ialah apa sahaja yang Allah perintah kita buat, apa sahaja yang Allah larang kita tinggal. Kalau lepas subuh, kalau kita ada kerja, takkan kita nak ada wirid. Nah, lepas kuliah apa semua siap kita apa semua, kita memang ada kerja nak kena buat untuk menjara keluarga. Takkan kita kata ketaatan tu kena duduk di atas tikar sembahyang. Itu salah kepahaman. Sebab ada dalam kitab Belitan Iblis tu, Belitan Iblis, Talbisul Iblis, ada dinyatakan berkaitan tu. Dia salah, dia nilai kita supaya kita sentiasa menganggap siapa yang menulikan akhirat berlebih-lebih itu tak beli ke dunia, itu adalah yang terbaik. Sebab tu Abdullah bin Ibnu Mubarak dia tulis surat kepada Fudail bin Iyad tu tentang dia bagi teguran tentang Fudail yang asyik duk berwirid sahaja. Ini nak ceritakan bahawa maka pastikan diri sentiasa mentaati perintah Allah ini bukan bermaksud kita duduk dalam masjid berwirid je, tapi kita menguruskan hal ehwal yang lain. Pengurusan ekonomi, dunia, politik, sosial, itu juga termasuk dalam perkara-perkara yang mentaati Allah Ta'ala. Kita jangan kata orang yang duk pergi cari kerja tu mereka adalah mereka yang tak taat. Lepas tu saya selalu, kalau macam selalu ada orang bagi teguran kan, orang minta derma kalau mengaji di Mesir, mengaji di Syria, pakat-pakat derma. Tapi kalau mengaji ilmu dunia, teknologi maklumat ke, mengaji biasa-biasa, dia kata ini dunia semua. Itu tengok kita punya kefahaman kita tu. Sedangkan dua-dua itu termasuk dalam asnaf yang layak menerima zakat. Kita pula bila mari tentang agama, kita rasa macam ini pun mari tentang minta derma tentang keduniaan sikit, kita rasa ini dunia semua kan. Jadi kefahaman kita tentang pastikan sentiasa mentaati perintah Allah itu mesti kena cekak. Jangan termakan dengan style iblis. Karena iblis dia sentiasa mencari jalan untuk memesongkan kita, menghiasi benda yang buruk itu dengan kebaikan. Benda kita buat buruk tapi dihiasi dengan kebaikan, jadi kita rasa macam kebaikan. Hakikatnya adalah benda itu adalah tidak sama di sisi Allah. Sebab itu saya selalu sebut pandangan Allah dengan pandangan manusia tak sama. Allah memandang kita dengan manusia memandang kita tak sama. Kita tengok satu ungkapan senangnya, Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya. Di sisi Allah, hamba ini martabat yang paling tinggi. Sisi manusia kalau sebut hamba, hamba abdi kan. Macam saya sebut tadi kuliah saya sebutkan kan, macam hierarki masjid kan. Kalau dalam pegawai masjid kan, dalam pegawai masjid,
Dalam pegawai masjid, orang paling pandang mulia imam lah. Imam yang paling orang mulia. Orang kata hebat, tapi hak paling lekeh sekali siap kan, siap orang tak pandang. Tapi saya tak tahulah, sepanjang saya duduk mengaji, saya tak pernah jumpa lagi berkaitan hadis kelebihan ataupun fadilat imam adil, pemimpin ada, tapi imam sembahyang ni, yang saya tahu imam sembahyang ni nak kena tanggung Fatihah orang, nak kena tanggung orang masbuk, nak kena tanggung orang baca yang tak apa betul. Tapi fadilat kelebihan Bilal ada hadis tengkuk panjang. Fadilat kelebihan Syiah ada hadis berkaitan dengan wanita yang duk menyapu di Masjidil Nabawi itu. Fadilat kelebihan imam saya tak tahu. Yang spesifik tentang imam sembahyang ini, bukan imam pemimpin. Kita nampak imam tu hebat, memang hebat pun kan, tapi di sisi Allah, orang yang duk menyapu itulah, Tok Syiah itulah yang lebih dipandang mulia kerana bermula dengan tugas dan keikhlasan dia. Sebab Tok Imam ni biasanya dia main-main, lepas sembahyang dia balik dia tak peduli siapa nak tutup pintu, siapa nak tutup lampu kan. Dia duduk rumah duduk perhati siapa lah nak azan, apa sebab tak bunyi-bunyi lagi ni, tunggu azan pun dia main kan. Tok Bilal dia kena main awal, Tok Syiah lagi awal. Jadi kita pun kadang-kadang kita tak pandang pun, kita lepas sembahyang tak balik saya pun banyak sama balik lepas tu. Depa lah tutup lampu untuk tingkap esok subuh, depa lah pergi awal buka. The first man come in and the last man step out, kata orang kan. Depa lah. Tapi kadang-kadang bila tengok Tok Icak, dia marah-marah kat Tok Syiah, macam Tok Syiah tak buat kerja kan. Kat masjid saya macam tu lah kan, nampak kotor sikit, apa Tok Syiah tak menyapu kan. Di pandangan tu lain di sisi kita dengan di sisi Allah Jalla wa Ala. Sebab tu saya nak pastikan ayat bila dia kata maka pastikan diri sentiasa mentaati perintah Allah ini, apa saja dalam bentuk ketaatan kita. Sebab tu kita tengok ayat Al-Quran berkaitan wa amilus solihat ini luas. Yang sempit, yang agak terhad ialah amanu terhad. Beriman kepada Allah itu terhad, iaitu dengan 5 perkara tu. Tapi wa amilus solihat itu dia cukup luas, dia punya peluang dan ruang kita untuk mencari pahala. Bila sebut wa amilus solihat itu sekecil-kecil senyuman dan juga sebesar-besar fi sabilillah. Tapi beriman dia agak spesifik sikit. Akidah ni agak spesifik. Amal soleh dia panjang, dia besar untuk memberi ruang kepada kita untuk mendapat pahala yang banyak. Kita berhadapan dengan pelbagai ujian dan cabaran. Biasalah, selagi hidup, selagi itulah kita akan menghadapi ujian dan cabaran. Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada anak dia, kerehatan yang sebenar ialah apabila kakimu melangkah ke alam barzakh. Itu ya rehat yang sebenar. Atas dunia ni selagi mana bernyawa, kita kata selagi itulah kita menghadapi pelbagai ujian dan cabaran. Sebab itu kadang-kadang bila kita perasaan letih, tuan-tuan kan, macam saya kan, ada juga kadang-kadang rasa letih. Macam hari Sabtu saya 4 kuliah. Mula subuh, lepas tu pukul 9, lepas tu pukul 3, lepas tu malam. 4 kuliah kan. Kadang-kadang letih duk fikir juga, letihnya kata. Tapi saya fikir balik pada pukul 10 tu, saya boleh lentang atas katil dah, tidur, rehat je. Habis dah. Kepala dah tak fikir dah. Kalau di kubur, adakah kita boleh kata pukul 10 lagi malaikat tak datang dah kot, bolehlah aku rehat kejap dalam kubur? Tak ada. Istilah tu tak ada dalam kubur. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal kata orang yang bijaksana ialah mendapat kerehatan sepenuhnya sebaik saja kaki melangkah ke dalam kubur. Langkah-langkah dalam kubur, kita pun kata bersemadilah engkau wahai tuan guru, amanlah engkau telah letih dengan kerenah manusia. Kita akan doa pula untuk dia. Itu kerehatan yang sebenar. Kesemuanya adalah ujian semata-mata untuk melihat kemantapan dan keteguhan iman kita. Kan? Sebab tu saya kata, saya selalu sebutkan tuan-tuan, kadang-kadang kita sentiasa diuji oleh Allah. Kalau orang tak kena uji ini, kita risau. Yang pertama, takut iman tak ada. Allah tak uji. Kalau uji, Allah kata kalau uji fail dia ni. Jadi Allah kata tak payahlah aku uji, kalau uji habis. Tapi bila Allah bagi uji, mungkin iman kita adalah sedikit sebanyak ketebalan dia tu. Kita pun kadang-kadang kata, apa masalah aku? Aku tak ada masalah langsung. Kan? Yang kita risau ketiadaan masalah kita itu merupanya Allah tak mau uji kita. Karena gagalnya kita apabila diuji. Jadi apabila diuji, maka akan dapatlah melihat kemantapan dan keteguhan iman kita. Khabbab bin Al-Arra, dia jumpa Rasulullah.
Bila Islam diseksa, dihina, dizalimi, dia jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, mata Nasrullah, bila datangnya pertolongan Allah ni? Ala binasrullah, ala binasrullah ya qarib. Kata Rasulullah, pertolongan Allah tak lama pun, dekat dia. Tapi Khabbab ni kata, dah tak tahan dah. Kita dizalimi, kita dihina, macam-macam dibuat oleh orang musyrikin Mekah. Lalu Rasulullah menyebut tentang ashabul ukhdud. Kita baca surah Al-Buruj, kan? Wasama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Tuan-tuan baca, ashabul ukhdud itu lagi dahsyat penghinaan. Lalu Rasulullah kata, Khabbab, bersabarlah kamu, kerana orang dulu ada yang digergaji, ada yang dibakar tulangnya, ada yang digantung, tapi mereka tetap teguh berpegang kepada iman. Khabbab bila dengar macam tu, terus dia senyap, tak kata apa, dan akhirnya dia juga termasuk di antara orang yang teguh iman dia ketika disiksa. Kerana dia dipanggang sehingga kulit belakang dia mengecut kering. Pada zaman Sayyidina Umar, kulit dia kering kerana dipanggang oleh musyrikin Quraisy supaya keluar daripada agama Islam. Mengerjakan ketaatan kepada Allah tidak akan lepas daripada godaan syaitan. Ni godaan syaitan. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, innahu lakum aduwwum mubin. Ya Adamu an la ta'budu syaitan, kan? Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu sembah syaitan, sesungguhnya dia musuh yang nyata. Ulama buat tafsiran, kenapa Allah kata syaitan ini musuh yang nyata, sedangkan kita tak nampak. Sepatutnya musuh yang nyata yang kawan-kawan kita ni. Rupa-rupanya dalam tafsir surah Al-Ahkam itu disebut bahawa syaitanlah rupa-rupanya menjadi trigger, pencetus kepada semua masalah. Semua masalah yang manusia buat ini, dia mula puncanya daripada syaitan tu. Manusia ni hanya menjadi HA dia aja, hamba abdi, untuk meneruskan tugasan syaitan tadi. Syaitan dia bisikkan dalam hati. Saya bagi contoh, dia bisikkan, hang janganlah mari ke masjid malam ni. Tapi syaitan tak mampu nak tahan, nak tutup pintu, nak sorok kunci rumah, nak sorok kunci kereta. Syaitan tak mampu. Dia cari dia punya partner dia. Isteri kita kadang-kadang dia pergi kacau bini kita, ajak dia pergi pasar malam, kan? Kadang-kadang dia kacau anak kita, bah, ni nak beli kasut sekolah, malam-malam pun minta kasut sekolah, nak beli pensel warna lah, nak beli pensel itu. Syaitan dia tak mampu nak tahan, nak kunci rumah tak boleh, tapi pencetus dia daripada dia. Kita pun main dengan anak, minta nak beli kasut sekolah, esok dah nak sekolah, tak apalah, malam ni abah semayang kat rumah, habis. Tu trigger tu, pencetus itu syaitan. Sebab itu Allah sebut innahu lakum aduwwum mubin. Dia adalah musuh kamu yang nyata. Sebab itu kalau kita banyak berfikir, bila kita nak marah, kita nak buat tindakan, kita kata, ini syaitan punya benda, punya kerja ni, dia akan cepat kita kendur, kita slow. Dan kerana itulah sunnah menganjurkan kita berwuduk, kerana untuk menghapuskan syaitan daripada api tadi itu. Kalau tak mau wuduk, jurus mandi, kan? So duduk dalam bilik air tu, jurus mandi, bila sejuk menggelepong, mengetar tu, tak apa sikit. Tapi sebaiknya berwuduklah. Kerana pencetusnya adalah syaitan, dan syaitan itu daripada api. Macam saya katakan tadi, dia tak mampu. Dia hanya sekadar memberi idea aja, dan dia akan cari partner-partner yang agak dia rasa boleh dia guna pakai untuk meneruskan tugasan dia. Tak bini kita, anak kita, kawan-kawan kita, elok bersiap-siap nak pergi ke masjid, dia telefon, okey, sekali maghrib jangan lupa biasa capati, kan? Kita pun malam ni kuliah pula, tak apalah, ada 2 kali, ada sekali lagi, jom capati dululah malam ni. Dia macam itulah pada dia punya legacy. Sebab tu bagi saya, tuan-tuan, kalau tengok tafsir Al-Ahkam tu, pastikan bila kita tanya syaitan punya kerja dulu. Lepas tu barulah minal jinnati wan nas yang akan menjadi pekerja-pekerja dia ni. Tidak ada apa yang menghairankan, kerana memang itu pekerjaannya. Memang kerja syaitan. Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan umat manusia. Tambah-tambah kita ada di penghujung-penghujung dunia ni. Kita ni berada di zaman ataupun peringkat yang kelima dunia. Bahkan tuan-tuan baca tak, dalam NASA buat keluarkan hari ni, bukan hari ni, 2-3 hari lepas, NASA, agensi angkasa lepas Amerika mengeluarkan kenyataan bumi sekarang dah berputar melebihi saat yang kita ada. Maknanya kalau dulu
mungkin satu saat. Tapi hari ini bumi dah mula lebih putaran dia, laju sikit, sehingga terpaksa disetting semula dah jam. NASA ada keluar statement tu, kan? Kalau betul lah, kalau tak betul, tapi saya rasa insya-Allah kemungkinan besar betul. Sebab NASA dah tengok daripada satelit itu, dia tengok bumi kita punya putaran dah mula. Dulu masa tsunami bumi kita sengit. Lah ni putaran tu cepat. Sebab itu bila Nabi kata, itu dia katakan Nabi mukjizat bila Nabi kata akhir zaman sehari setahun tu kan, yang apa tu, macam mana kita sehari macam setahun, macam apa setahun macam sehari tu, macam mana kita nak tengok sembahyang tu, benar-benar berlaku kerana ini dibukti secara saintifik. Bumi dah berputar laju. Maknanya kita berada di fasa yang terakhir, dan syaitan terpaksa lipat gandakan usaha dia untuk all out setakat mana yang boleh untuk memasukkan bersama-sama dia ke dalam neraka. Sebab tu hari ni kita tengok Allahu Akbar, macam-macam benda yang pelik-pelik timbul. Pi basuh kuil, kan? Pi ucap Christmas, Merry Christmas, macam-macam isu. Sebab apa? All out syaitan itu sebelum berakhirnya bumi ini. Dia terpaksa all out untuk memastikan sebanyak mungkin pengikut-pengikut dapat bersama-samanya di dalam neraka. Sebab kita berada di fasa-fasa terakhir sudah. Dajjal dah hampir-hampir. Ya'juj dan Ma'juj dikatakan sudah lama sudah berada bersama-sama dengan kita, perosak manusia. Sebab tu ramai orang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ini bukanlah makhluk, tetapi pemikiran yang merosakkan. Ada kata Ya'juj dan Ma'juj ini satu bangsa yang mempunyai tamadun yang tinggi, tetapi tamadun dia digunakan untuk merosakkan pemikiran, macam-macam lah. Jadi bila saat-saat akhir ini, syaitan akan bekerja keras untuk memastikan kejayaan dia punya tim dia untuk memasuki sebanyak mungkin manusia ke dalam neraka. Jadi berdoa-doalah mudah-mudahan kita tak masuk dalam kategori itu. Dia sudah bersumpah, iblis bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan umat manusia, menghanyutkan manusia dalam kelekaan sehingga mengabaikan tanggungjawab mengabdikan diri kepada Allah. Ingat, semakin kuat kita berusaha mengabdikan diri kepada Allah, semakin kuat pula godaan yang datang. Juraij 500 tahun beribadat, rasa selamat dah, kuat dah iman dia, datang godaan, habis. Allahu Akbar, yang dia nak jumpa dengan Dajjal tu. Masya Allah, nama hadis tu saya lupa. Dia nak berdekat dengan Dajjal kerana dia rasa iman dia kuat, habis, selesai. Maknanya lagi kuat kita beribadat, mengabdikan diri, lagi kuat pula godaan. Ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita, Tamin ad-Dauri nama dia, yang sahabat Rasulullah, dia nak berjumpa dengan Dajjal tu. Kan? Rasulullah kata jangan pergi, nanti tak mampu, tak apa, iman kita tebal lah, kuat dah. Lalu pipi jumpa, habis. Terikutlah dengan Dajjal. Mula-mula dia tak mau terima, sampai satu ketika bila Dajjal berjaya membangkitkan manusia, menghidupkan manusia, di situ dia kagum, lalu dia pun terikut-ikutlah dengan Dajjal. Ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita kadang-kadang digunakan oleh syaitan sebagai landasan untuk merosakkan kita. Berbahagialah mereka yang dapat menepis tipuan syaitan itu. Tengok, berbahagialah. Tapi tuan-tuan, kita kena faham, syaitan ini tidak ada waktu rehat. Dia tidak ada letih, tidak ada penat, tidak ada perasa jemu, boring untuk menggoda kita. Dia cari pelbagai-bagai kaedah yang boleh menggoda kita. Dia tengok kita kaki masjid, dia masukkan perasaan riak dan sombong. Dia tengok riak dengan sombong, dia tak boleh nak makan, dia masukkan perasaan sum'ah. Tak boleh juga, dia masukkan perasaan dialah yang lebih baik. Dia mencarilah idea macam-macam sehingga dia boleh menyamar menjadi memberi idea ilham untuk kita buat suatu benda yang kita sangkakan benda itu daripada agama. Dia kata sini, berbahagialah mereka yang dapat menepis tipuan syaitan, kerana ujian yang didatangkan oleh Allah itu bukan semata-mata ujian, tapi merupakan penanda aras keimanan kita. Betul lah saya katakan, betul lah tadi saya kata tadi. Ujian yang datang itu penanda aras keimanan kita, sama ada kita ni betul-betul orang yang beriman ataupun tidak. Kalau kita nak ambil kira tuan-tuan, ujian yang kita dapat ni kecil sikit berbanding dengan orang-orang terdahulu. Yang pertama, kita beruntung kerana berada dalam agama Islam.
Ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang di luar agama Islam tu, mereka tu baik, kadang-kadang baik sungguh. Tapi kadang-kadang kita pun sayangnya tak mau cari Islam. Bila kita offer dia agama Islam, dia kata apa? Aku tak mau lah Islam. Aku tahu Islam ni ekonomi tertinggal, kerja duk bergaduh, mundur dalam teknologi. Dia kata, saya pernah, sebab di Sabah saya pernah offer kawan satu orang, meninggal dia pun, dia kan, marilah masuk Islam, kata. Sebab dia bagus. Dengan saya kata, bila Muhammad Rasul dia pegang sepanduk, kami selawat, dia selawat. Kami selawat Muhammad Rasul, dia selawat. Duk sallallahu, dia pun sallallahu juga. Kami sampai panggil Muhammad lah kat dia. Tapi tak mau, bila saya sebut kata jom masuk Islam. Ayat yang pertama dia kata, tak maulah Islam, saya tengok duk suka bergaduh, duk bunuh orang di sana sini. Pandangan dia kepada agama Islam. Jadi kita untung kerana terus berada di dalam agama Islam. Lebih untung lagi kita berakidah ahli sunnah wal jamaah pula di Malaysia ini. Kalau kita duduk di Iraq, silat-silat kita Syiah. Kalau kita duduk di belah utara Mesir, silat-silat kita ni Mu'tazilah. Jadi nasib baiklah kita hidup, bukan nasib baik, Allah dah takdirkan kita duduk macam ni. Banyak untung. Dan tambah muslimat pula, lagi untung apabila dia mendapat tempat rumah tangga dia yang dekat dengan masjid. Kebetulan dapat pula suami yang memang selalu mengajak dia ke masjid, berminat dengan program-program agama ni, itu adalah keuntungan. Berapa ramai lagi di luar sana yang sedang mencari mana yang terbaik untuk dia ikuti. Tuan-tuan bacalah kisah Salman Al-Farisi. Daripada orang kaya, bapa dia adalah mempunyai tanah pertanian yang cukup besar di Parsi. Bacalah kisah dia. Sehingga akhirnya menjadi hamba abdi, semata-mata nak cari agama, tuan-tuan. Daripada anak orang kaya yang begitu besar tanah pertanian dia, beribu-ribu orang buruh yang bekerja dengan ayah dia, tugas dia jadi mandu je, cek tengok pekerja macam mana. Tapi dia nak cari agama punya pasal, dia tinggalkan ke semua sekali untuk masuk pergi ke Madinah dan berjumpa dengan Nabi. Tuan-tuan baca kisah Syuaib Ar-Rumi, nak pindah dengan Nabi, sampai harta dia habis semua dia bagi dekat orang Quraisy. Tengok tuan-tuan betapa susahnya mereka mencari agama. Kita ni celik-celik je mata terus agama. Sebab itu dalam kitab petunjuk umat Islam itu disebut ada dua kategori manusia yang sangat rugi atas dunia ni. Yang pertama, manusia yang kafir tapi buta akhirat. Yang pertama, kafir, orang kafir buta akhirat. Dia kafir, dia dapat maklumat tentang agama dia apa semua, dapat maklumat semua, tapi dia buta akhirat. Dia tak peduli ke akhirat. Dia anggap hidup dia di dunia saja, kemegahan di dunia, pangkat di dunia, harta di dunia saja. Dia tak nampak dah negeri akhirat. Itu satu manusia yang rugi. Yang kedua, manusia yang rugi ialah manusia muslim tetapi lupa akhirat. Itu kategori kita. Manusia muslim tetapi lupa akhirat. Dia muslim, duduk dalam agama Islam dah, tetapi dia menjadi manusia yang lupa akhirat. Sebab itu saya selalu sebut, kaum muslimat tadi pun saya sebut, kalau kita jadi orang Islam ini, jangan jadi peringkat yang paling bawah. Islam ni dia ada 5 kategori orang Islam sendiri. Yang pertama, muslimin. Itu kategori paling rendah lah. Hanu hanya sekadar nama Islam, kan? Tanya sembahyang subuh silap dia kata 6 rakaat tu, kan? Pernah tanya cuba baca doa kunut, dia pun Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Tu kategori tu muslim nama saja. Kalau jumpa tepi jalan tergolek, kita pun cek nama. Islam punya, buat baliklah kubur. Kan, kubur kita. Tapi Allahu Akbar apa pun tak tahu. Itu kategori paling lekeh lah. Kau boleh jangan jalan kita kategori tu. Tapi banyak yang di luar yang style macam tu, kan. Tapi untung Islam tu aja. Yang kedua apa dia? Mukminin. Hak ni mukmin ni, kalau dalam kitab Kompas tadi saya baca tadi, rujukan tadi, dia kata kalau mukmin ini hak jenis azan baru mari. Allahu Akbar, saya pun kena, kan. Azan baru mari. Karena duk tunggu depa tak azan kan ini ya. Duk tunggu azan baru mari. Lepas tu dia buatlah benda-benda yang fardu je. Puasa Ramadan, sembahyang maghrib, isyak, subuh dia buat, kan. Kalau sibuk dia tinggal asar, kalau melapang dia buat. Itu mukminin. Bolehlah tu, boleh tahan lah, kan. Kemudian kategori yang baik sikit, solehin. Solehin ini orang yang soleh.
Ini hak jenis kategori ni dia kata mari sebelum azan. Lalu kemana azan? Sebelum azan dia sampai dah. Kan dia mari masuk sembahyang tahiyatul masjid. Dia buat sembahyang sunat 2 rakaat, dia berzikir ke apa ke. Hak mukminin tadi dia mari awal pun dia duduk kat luar kan. Duduk tak kat luar. Dan sembang tu 2 3 tajuk kan. Hak kaki rokok dan 2 3 pam tu kan. Hak soleh ini dia bagus sikit. Dia mari sebelum azan. Kemudian dia mari kepada abidin. Abidin ni peringkat Tokiyah lah. Hebat lah ni, orang hebat lah. Kemudian dia pergi kepada muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dalam kitab tu dia kata jangan jadi muslimin lah. Muslimin ni bagi orang yang hak baru-baru nak kenal Islam tak apalah. Tapi kita ni hak lama Islam ni dia kata kurang-kurangnya mukminin ataupun solihin. Tapi dia di hujung tu dia kata jangan takut kesemuanya itu Islam dan masuk syurga, dia kata. Kan? Islam dan masuk syurga. Tapi dari segi kategori dia, label dia, paling lekeh muslimin, paling tinggi muqarrabin, kita dapat solihin ataupun mukminin pun alhamdulillah cukuplah. Tapi janganlah berpada-pada dengan itu. Kalau boleh kita upgrade lah sikit dia kita punya keadaan. Kan macam nafsu lah. Nafsu paling rendah amarah. Kita mengaji 3 aja. Orang tarikat dia mengaji 5. Kan? Amarah paling bawah. Janganlah kita ada nafsu amarah ni, nafsu pemarah. Kan? Kita ambil lawamah mutmainnah. Cukuplah. 2 ni, lawamah mutmainnah. Kadang-kadang marah, kadang-kadang okey. Mutmainnah ni banyak okey daripada marah. Hak ni sama banyak, lawamah ni sama banyak, ikut berlaku. Kan? Silap cuik sikit dia balun. Itu lawamah. Amarah ni dah kerja marah lah. Hak ni sama banyak, marah dengan okey. Hak mutmainnah ini dia kadang-kadang dia banyak okey daripada banyak marah. Kemudian dia mari mardiyah. Mardiyah yang kelima, Allahu Akbar. Ada yang kelima, ada 5 tu. Dalam usul tarikat dia ada 5 nafsu tu. Yang paling tinggi sekali lah. Kan mardiyah ni yang nombor 4, ada satu lagi yang tinggi. Yang mana nafsu ini dia nafsu para nabi terus yang meninggalkan semua berkaitan dengan dunia. Kita tak boleh tak sampai situ. Kita ambil lawamah ataupun mutmainnah pun cukuplah. Baik tuan-tuan, kita akan sambung ujian-ujian Allah yang ditimpakan. Okey, kita akan sambung. Kita perlu sentiasa menyebut neraka supaya umat Islam terus berusaha untuk menjauhkan diri daripada neraka. InsyaAllah pada perjumpaan kita pada bulan Februari akan datang. Bulan Februari pula, minggu yang kedua akan datang kan. Okey, insyaAllah minggu yang kedua. Baik, insyaAllah mudah-mudahan setakat itulah dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sikit sebanyak boleh memberi maklumat dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah dan meninggalkan jauh-jauh syaitan, laknatullah yang suka mengganggu kita tu. Minta maaf segala kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur, rezeki, kita akan jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.